Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Cikgu harap anak-anak 4 cemerlang pada pagi ini dalam keadaan sihat dan semangat untuk belajar bersama Cikgu Ain. Jadi, untuk pagi yang indah ini, Cikgu akan mengajar unit 21 iaitu Terenakan Jana Pendapatan di bawah tajuk Lembu Wagyu. Sebelum kita mula belajar pada hari ini, cikgu akan memberitahu dahulu maklumat PDP untuk kelas pada hari ini. Bagi hari ini, cikgu akan memfokuskan kemahiran mendengar dan bertutur. Bagi standard kandungannya ialah 1.2 iaitu bertutur untuk menyampaikan maklumat dan idea bagi pelbagai tujuan. Bagi standard pembelajarannya pula ialah 1.1.2 bertutur nilai dan memberikan alasan tentang sesuatu perkara secara tata susila mengikut konteks. Jadi, untuk kelas pada kali ini, cikgu akan memfokuskan 2 objektif utama iaitu murid dapat bertutur untuk membuat satu keputusan berdasarkan ucaran dalam petikan dialog bertajuk Lembu Wagyu. Yang kedua, murid dapat memberikan satu ucaran alasan berpandukan dialog dalam petikan bertajuk Lembu Wagyu. Sebelum itu, mari kita lihat dahulu tontonan video berkaitan tentang Lembu Wagyu. Mari kita tengok sama-sama. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu kita lagi dalam program SME bersama saya Afzal Zaman. Program yang saya bawakan kepada anda mengenai dunia keusahawanan peniaga kecil dan juga sederhana daripada seluruh negara. Hari ini episod yang sangat istimewa kerana saya nak temukan anda dengan seorang usahawan yang menternak lembu baka yang paling mahal di dunia ataupun diberi nama sebagai Lembu Wagyu. Lembu ni dia berasal daripada Jepun dan harga dia boleh mencecah puluhan ribu ringgit. Bagaimana nak ternak dia, bagaimana nak jaga dia, nak bawa dia daripada Jepun, dia berasal daripada Jepun, bagaimana nak datang ke Malaysia. Bersama saya merupakan usahawan yang Encik Jamal yang merupakan penternak kepada Lembu Wagyu ini. Terima kasih Encik Jamal kerana sudi bersama dengan Encik ni. Okey, first kali Encik Jamal, kita nak cerita pasal Lembu Wagyu ni kan. Kenapa dia menjadi baka lembu yang paling mahal di dunia? Apa yang ada dekat lembu ni yang buatkan dia jadi baka paling mahal ni? Okey, untuk pengetahuan, lembu Wagyu ni adalah lembu yang paling mahal di dunia. Dia disebabkan oleh dia punya structure, dia punya sistem dia punya selaput daging dia. Bak kata sebenarnya partner tadi, dia punya lapisan lemak antara daging. Selagi sejauh mana diet dia, maknanya kalau kita simpan, kita bagi makan, kita jaga pembayakan dia selama 24 bulan ke 36 bulan, selagi mana dia punya diet dia terlalu panjang, selagi itu daging dia akan lebih baik. Akan structure lemak dia tu antara daging tu adalah yang terbaik. Disebabkan itu adalah bila kita makan daging tu sendiri, bila kita masak, kita masuk dalam mulut kita, dia akan cair di mulut lah. Sebab tu dikatakan yang paling mahal di dunia. Berbeza dengan daging yang biasa. Okey, kalau macam tu kan, dia daging paling mahal di dunia kan. Bagaimana Cik Jamal dan juga Datuk Amirul membawa lembu ni datang ke Malaysia dan juga sekarang ni dah menternak? Macam mana proses ni? Okey, untuk pengetahuan, lembu Wagyu ni yang dia ni berasal daripada Jepun. So dari segi government atau G2G dengan Jepun ni dia tak benarkan kita bawa lembu Wagyu dia bawa ke negara mana pun, even di Malaysia pun. So apa yang kita buat, kita tahu market di Malaysia ni lembu Wagyu ni adalah sangat eksklusif. Disebabkan itu kita nampak peluang yang ada, kita cuba explore daripada Thailand sekarang ni. So apa yang kita buat, kita bawa masuk lembu daripada Thailand, iaitu semen tu kita ambil daripada US sendiri, dan kita tengok, kita evidence sendiri dari segi masa dia buat AI tu. So bila kita tengok tu, bila Wagyu tu, bila kita dapat anak tu, kita nampak anak tu bila kita buat DNA semua, kita nampak percentage Wagyu tu ada di dalam DNA Wagyu tu sendiri. So untuk
contohnya dari segi lembu yang ni, kita kategorikan dia under kategori F2. F2 maksud dia punya kacukan itu adalah more than 75%. Itu yang kita buat sekarang ni. Okey, dan macam dari segi Wagyu tu sendiri kan, adakah dia mempunyai jenis-jenis baka Wagyu tu dari segi grade-grade dia, lepas dari segi macam daging dia tu diklasifikasikan macam mana? Okey, yang pertama kalau dari segi baka, okey, kalau kita tengok baka Wagyu ni, dia ada 4 jenis Wagyu baka di dalam dunia lah. Yang pertama kita panggil Wagyu Pole. Wagyu Pole P-O-L-L-E-D lah, Wagyu Pole. Yang kedua kita ada Wagyu Black. Yang ketiga kita ada Wagyu Brown. Yang keempat kita ada Wagyu kita panggil Wagyu Horn lah, Wagyu Short Horn. So dari empat kategori ni, empat mempunyai kelebihan masing-masing. Yang di sebelah kita sekarang ni kita ada Wagyu Pole lah, salah satu daripada baka yang ada di dalam dunia. Itu yang pertama dari segi baka. Yang kedua dari segi grading. Kalau dari segi marbling score tu, kita ada daripada 1 sampai ke 12. Menunjukkan yang pertama, yang 1 tu adalah yang paling rendah dan 12 tu adalah yang paling tinggi. So normally yang apa yang kita bawa daripada Thailand ataupun kita bawa daripada Japan untuk yang kat steakhouse kita ni, so selalunya adalah daripada skor 5 sampai 11. Apa yang kita peluang, apa yang kita nak usahakan daripada Kola sendiri, kita target daripada, orang kata daripada 7 ke atas sudah memadai. Sebab kalau katalah skor daripada 8 sampai 12 tu, dia value daging ni 1 kilo akan mencecah sehingga 1,200 ke atas. So apa yang kita buat ni, kalau katalah kita dapat Kola dapat produce, orang kata grade yang dalam 7 ataupun 8, kita dapat jual dengan harga yang lebih rendah di Malaysia ni. Kalau kita target kita akan jual dalam harga dalam 400 ke 500 1 kilo. Macam dari segi sebagai seorang usahawan penternak kan, kita memang tak lari daripada risiko-risiko yang dihadapi oleh penternak-penternak, contohnya macam FMD dan foot mouth and kuku dia disease berbagai semua tu kan. Bagaimana penjagaan dia tu sendiri bagi memastikan lembu ni kualiti dia dapat dikekalkan? Okey, contohnya apa yang kami buat di Kola Cattle Farm sendiri. Sebab kalau kita tengok di Jepun, Wagyu ni dibela dengan cara yang very kondusif. Dia ada melibatkan, ada yang cara kawasan yang sejuk. Lepas tu dia melibatkan, ada yang katalah mitos, dia akan massage dia. Dan at the same time ada yang dengarkan muzik apa semualah. Dan yang paling penting sekali dari segi feed stock, dari segi pemakanan ni sendiri. So apa yang kita buat di Kola adalah, yang pertama sekali, yang kalau katalah di pagi hari, yang pertama sekali apa kita buat, kita akan mandikan dia setiap hari. Kalau di Jepun dia akan massage. Apa yang kita buat di Kola, kita akan mandikan setiap hari. Kita akan memastikan setiap organ ataupun setiap part dengan lembu ni, contoh dari segi kuku apa semua tu, kita akan bersihkan pada setiap hari. Itu yang pertama. Yang kedua dari segi pemakanan itu adalah berbeza dengan pemakanan lembu yang biasa. Contoh orang kata perbezaan pemakanan daripada Wagyu dengan lembu yang biasa adalah, yang pertama, kita akan feedkan dia, kita akan bagi makan dengan dia dari contoh dari segi bali, dari segi jagung tu itself. So kita ada soya, kita ada silage dan napier lah. So on top of that, kita ada bagi dedak yang sampingan untuk memastikan daging yang dihasilkan akan datang adalah mempunyai marbling score yang agak tinggi lah. Macam dari segi lembu ni sendiri kan, sekarang ni permintaan dia dah dekat mana? Dekat dalam Malaysia ni banyak tak permintaannya, dan daripada siapa permintaan daging Wagyu ni? Okey, kalau kita tengok kebiasaannya ni, daging Wagyu ni kita akan masak dalam stick. Orang kata Allah Akbar. Orang kata kita normally yang mana-mana yang normally yang makan daging Wagyu ni normally daripada kedai-kedai steakhouse lah. So dia tak sesuai untuk kita masak macam rendang whatever semua tu. So permintaan tu memang ada. Sebab apa, kalau kita tengok sekarang ni daripada Klang Valley tu ataupun di Malaysia, di JB, di Pulau Pinang semua, permintaan untuk daging Wagyu, permintaan untuk steak, daging steak ni adalah terlalu tinggi. So dan secara tak langsung, kalau kita ada kita punya sendiri nanti, saya rasa kita dapat cut cost. Dan secara tak langsung je kita akan dapat lebih ramai lagi orang Malaysia, rakyat Malaysia yang boleh menikmati daging Wagyu sendiri dengan harga yang lebih rendah. Okey, alright, itu dia sedikit penerangan mengenai bagaimana nak menternak lembu Wagyu. Dan soalan terakhir saya adalah, apa nasihat Cik Jamal sendiri kepada penternak-penternak yang mungkin berfikir nak bawa Wagyu itu sendiri ataupun baka-baka lembu lain kan? Apa nasihat kepada usahawan-usahawan yang mungkin berfikir nak masuk ke dalam bidang penternakan ni? Apa perkara pertama yang perlu dibuat dan bagaimana nak kembangkan lagi penternakan tu? Bagi saya, untuk
secara menyeluruh lah untuk perniagaan agriculture ataupun kita direct, kita spesifik kepada livestock ni. Yang pertama yang wajib ada pada seseorang peternak ataupun pada usahawan-usahawan muda ni adalah dari segi dia punya passion dari segi kemauan dia. Dia kena minat yang mendalam untuk menjaga dari segi livestock ni. Sebab apa? Walaupun kita ada duit yang banyak, tapi kalau kita tak ada minat untuk jaga lembu ni, untuk jaga kebajikan lembu ni, dia takkan jadi. Dan yang kedua, untuk peternakan lembu ni, kalau saya dipahamkan lah, kalau kita tengok data yang ada di Malaysia ni, data tahun 2017, kita mengimport daging lembu ataupun walaupun yang premium sekali, kita mengimport daripada luar negara sebanyak 3.2 bilion worth market kita ambil daripada luar. Maknanya wang Malaysia ni keluar ke luar negara lain sebanyak 3.6 bilion, tak termasuk lagi lembu korban. Lembu korban lebih kurang kita ada 800 juta yang kita consume untuk setiap tahun. Yang lembu-lembu korban ni pula kita kebanyakannya bawa daripada negara jiran kita, daripada negara Thailand. So bagi pendapat saya, kalau peternak-peternak di luar sana yang ada ingin kemauan untuk menceburi bidang peternakan ni, saya rasa peluang itu sangat luas. InsyaAllah saya rasa kalau untuk kami sendiri di Kola, untuk nak mencapai 4 bilion punya value, saya rasa kita perlukan lebih kurang 200 ke 300 ribu ekor lembu, which kita memang tak mampu. Saya rasa kalau peternak luar tu, kalau rasa siapa-siapa yang nak menceburi bidang peternakan, silakan. InsyaAllah, sebab apa? Orang kata kalau cake tu is very big, is very huge, kita boleh makan sesama betul lah. Kita boleh makan by pieces. Itulah pendapat saya kepada peternak-peternak di luar sana. Okey, itu dia sedikit banyak perkongsian daripada Encik Jamal yang merupakan peternak kepada lembu wagyu, lembu yang paling mahal di dunia. Dan saya akan bawakan lagi kisah-kisah mengenai kejayaan usahawan daripada seluruh negara. Banyak lagi kisah-kisah menarik. Esok saya nak cerita bagaimana lembu wagyu ni dapat dikomersialkan, bagaimana ia dipasarkan dan sebagainya. Kita jumpa lagi episod seterusnya. Saya Afzal Zaman. Assalamualaikum dan salam hormat. Cikgu yakin awak semua sudah tahu sebersedikit tentang lembu wagyu kan? Mari kita belajar pula pada buku teks halaman 143. Baiklah, dalam petikan ini ada tentang lembu wagyu seperti mana berkait rapat tentang video yang kita tonton sebentar tadi. Oleh itu, mari kita baca dahulu petikan ini. Lembu wagyu. Semasa mata pelajaran Bahasa Melayu, Cikgu Rizal meminta murid-murid melakonkan situasi keadaan di sebuah kedai. Promosi daging lembu wagyu. Kelebihan daging lembu wagyu: pertama, kandungan kolesterol rendah; kedua, mengandungi omega 3; ketiga, kandungan protein tinggi; keempat, kaya dengan zat besi; kelima, daging yang sangat lembut. Mari kita pula baca teks dialog di sebelah kotak. Kelebihan daging lembu wagyu. Marilah beli daging ini. Daging ini mempunyai banyak kelebihan. Adakah ibu ingin membeli daging ini? Mengapa? Jadi, sudah selesai kita baca petikan tadi. Mari kita pula lengkapkan teks dialog ini. Bagi dialog yang pertama, iaitu adakah ibu ingin membeli daging ini? Dalam dialog ini terdapat frasa adakah. Oleh itu, frasa adakah ini merujuk kepada soalan penilaian, yakni soalan yang memerlukan murid menyatakan pandangan atau penilaian berdasarkan keterangan yang terdapat dalam teks bacaan. Oleh itu, untuk menjawab soalan ini, jawapan boleh terdiri daripada ya atau tidak. Berbalik kepada teks dialog yang kita baca tadi, iaitu adakah ibu ingin membeli daging ini? Untuk menjawab teks dialog ini, murid boleh menyatakan ya Hadif,
ibu hendak membeli daging ini. Seterusnya, bagi dialog mengapa, dialog ini merupakan soalan atau inference, yakni memerlukan murid menyatakan alasan atau sebab keterangan yang terdapat dalam teks bacaan. Untuk menjawab ujian ini, murid boleh menyatakan kelebihan daging lembu wagyu, iaitu daging ini mempunyai banyak kelebihannya. Kandungan kolesterol dalam daging ini rendah. Daging ini juga mengandungi omega 3 dan kandungan proteinnya tinggi. Selain kaya dengan zat besi, daging ini juga sangat lembut. Cikgu yakin awak semua sudah tahu serba sedikit tentang lembu wagyu dan juga berjaya melengkapkan teks dialog dalam petikan yang bertajuk Lembu Wagyu. Sekarang, sebagai tugasan hari ini, cikgu mahu awak hantarkan rakaman suara simulasi mengujarkan dialog dalam buku teks halaman 143 berserta jawapannya dengan intonasi dan sebutan yang betul. Untuk itu sahaja pembelajaran kita pada hari ini. Selamat melakukan tugasan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.